apakah pendekatan yang kita akan gunakan. Right, kita kan ada banyak pendekatan. So, yang paling sesuai untuk belajar sambil bermain ialah sebelum kita nak tahu pendekatan apa yang sesuai untuk belajar melalui bermain, saya akan terangkan sikit tentang isi kandungan kita hari ini. Yang pertama ialah pengenalan, tujuan dan kepentingan pendekatan bertema, faktor-faktor pemilihan tema, bagaimana kita nak buat pelaksanaan, pengenalan kontemporari pembelajaran abad ke-21, definisi pembelajaran abad ke-21, ciri-ciri dia dan kemahiran 4C dalam mempelajari dalam pembelajaran abad ke-21, bilik darjah abad ke-21, juga ciri-ciri murid yang diharapkan hasil pembelajaran abad ke-21. Dan seterusnya kesimpulan lah. Kita akan tengok sedikit pengenalan. Pengenalan dia adalah antara pendekatan yang terdapat dalam KSPK ialah pendekatan bertema. Jadi kalau saya sebut tadi, antara pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan belajar melalui bermain ialah pendekatan bertema. Pendekatan bertema adalah cara pelaksanaan PDP, pengurusan PDP melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa, tempat, minat dan latar belakang murid. Tema-tema berlainan dipilih setiap bulan sepanjang tahun, bermula dengan perkara yang hampir dengan kanak-kanak seperti anggota badan, keluarga, makanan sehinggalah kepada perkara yang lebih jauh seperti pekerjaan, kenderaan dan cakrawala. Dah lama saya tak dengar perkataan tu, cakrawala. Jadi saya nak tanya cikgu, dalam prasekolah kita ada berapa tema? Dalam prasekolah kita ada berapa tema cikgu? Ada yang tahu kita ada berapa tema dalam prasekolah? Mungkin ada yang nak cuba? 42 ke 41? Pandai. Alright. Kepada cikgu-cikgu yang tak tahu tu ataupun kurang pasti, kita ada 52 minggu dalam setahun. Kurang. Ya, jadi tema kita tak adalah sampai 52 minggu. Jadi tema kita adalah 42, di mana 42 tu mewakili minggu lah. 42 tema, satu minggu satu tema. Satu minggu satu tema. Yang banyak tau tema tu 42, banyak. Dekat sini ada tak mana-mana cikgu yang ada rancangan pengajaran tahunan yang 42 minggu tu? Yang dalam tu dia ada banyak detail pasal tema-tema tersebut. Ada tak cikgu-cikgu kat sini ada buku tersebut? Saya ada, tapi ada di college lah, tak ada dalam simpanan di rumah. Tak apa. Maksudnya pendek kata semua cikgu adalah. Kan? Semua cikgu ada. Rasa saya tak semua cikgu Nana. Siapa yang ajar curriculum mungkin ada. Siapa yang tak ajar paper curriculum mungkin tak ada. Saya pernah ajar paper ni, jadi saya adalah bahan ni bila saya ambil daripada cikgu prasekolah. Okey, alright. Terima kasih Cikgu Nazli. So kalau macam tu, mana yang ada bagus, mana yang tak ada tu cuba dapatkan. Tak silap saya ada dalam bentuk PDF. Macam saya pun saya ambil daripada prasekolah. Memang banyak. Dia tebal kan Cikgu Nazli? Agak tebal kan buku tu kan? Modul tu maksudnya? Ya. Kalau dulu saya ada soft copy dia, tapi dah lama tak mengajar, komputer pun dah bertukar-tukar, saya tak tahu ke mana dah ni. Tapi yang hard copy ada insyaAllah. I see. Ya, betul. Tapi terima kasih Cikgu Nazli. Tapi yang 42 tema tu dibukukan memang sangat tebal. Okey, memang sangat tebal. So kalau boleh cikgu-cikgu semua dapatkanlah. Right. Tema-tema yang dipilih akan dijadikan saluran untuk murid menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur, membaca, menulis, asas matematik, berfikir dan emosi serta sosial.
Okey. Sekejap sekejap. Ada orang hon pula depan rumah. Hai, cikgu-cikgu lain risau pasal line. Yang saya ni, aduh persekitaran sungguh gangguannya. Kejap je cikgu, kejap je 30 saat. Sorry, minta ampun. Kejap. Okey, kita sambung. Alright. Kalau boleh, tema-tema ni pastikan ada kemahiran-kemahiran yang kita boleh kuasai, di mana adanya bertutur, membaca, menulis, asas matematik, berfikir, emosi serta sosial. Dia kena menyeluruh. Kalau kita nak ajar kanak-kanak secara bertema, pendekatan bertema walaupun tentang bunga, walaupun tentang pokok, walaupun tentang bangunan, dia kena menyeluruh. Alright. Selain itu, pendekatan ini memberi peluang kepada murid meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih. Strategi pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum. Maksudnya, walaupun dia masih lagi pendekatan bertema, perlu ada tunjang, perlu melibatkan tunjang-tunjang KSPK yang ada. Alright? Okey, itu tentang pendekatan bertema. Alright, sekarang ni kita tengok apakah tujuan dan kepentingan pendekatan bertema ni. Pertama, tema yang dipilih dijadikan alat untuk menggabung jalinkan komponen dan hasil pembelajaran. Maksudnya di sini tema yang kita pilih tu mestilah digabung jalinkan dengan komponen iaitu tunjang-tunjang yang ada. Kita ada berapa tunjang cikgu? Ingat lagi tak? Ingat. Kalau ingat angguk. Okay? Kemudian pemilihan tema membantu guru merancang, mengurus aktiviti dan menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, membantu guru mencetus idea yang lebih menarik. Ada setengah orang, bukan setengah orang lah, ada setengah guru ni dia ada pendirian masing-masing. Mungkin bagi dia pendekatan bertema ni mungkin tidak berkesan, tapi bagi saya bila kita mengajar anak-anak menggunakan pendekatan bertema ni adalah sangat bagus. Adalah sangat bagus sebab bayangkan 42 tema, satu minggu satu tema. Kita dah dapat dah. Kita cuma tinggal macam mana kita nak variasikan kita punya penyampaian tu kepada kanak-kanak. Okay, right? Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema. Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih. Okay. Alright, yang ini dah ada tadi. Okay. Ada kesinambungan, semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanak-kanak mengikuti dengan mudah, mewujudkan suasana yang menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyemai daya imajinasi melalui penerokaan. Okay. Sebelum saya nak berkongsi tentang faktor-faktor pemilihan tema, saya nak tanyalah cikgu-cikgu, mungkin cikgu boleh tulis dekat bahagian chat, mungkin lebih menyenangkan. Senaraikan tema-tema yang ada. Satu orang satu tema. Boleh? Cuba. Nak tengok 42 tema tu apa dia? Apa kata cikgu semua, satu orang satu tema. Cuba fikirkan. Okay, Cikgu Siti Fatimah kata makanan. Cikgu Syazah kata alam sekitar. Cikgu Bedisli kata tubuh badan. Warna. Haiwan. Cikgu Raida kata warna. Kau laju kau keluar. Kau tak sempat baca. Kejap. Astaghfirullahalazim. Okay. Syafina kata haiwan. Ida kata anggota badan saya. Hafizah kata kenderaan. Nur Hidayah hidupan laut. Cikgu Nazli keluarga. Cikgu Rizli diri saya. Ahmad Syazwani exotic kau. Nur Baizura kenderaan di darat dan udara. Priscilla kemerdekaan. Oi lajunya bagi saya masa baca kejap. Kemerdekaan, kenderaan udara, tumbuhan, kenderaan, keluarga, perayaan,
pakaian dan aksesoris, robotik, kebersihan, kemerdekaan, perayaan, pekerjaan negara saya. Apa lagi? Alam sekitar lagi. Ada lagi. Alam sekitar sahaja ada banyak. Ada banyak pecahan dia. Lagi cikgu. Seorang satu ni. Alam fizikal. Okey. Alam sekitar, alam fizikal. Ada lagi satu alam. Alam bahan. Cuti-cuti Malaysia, sayangi alam sekitar, kitar semula, tumbuh-tumbuhan, angkasa lepas, alam semester. Okey, lagi ada satu benda penting yang cikgu lupa. Matahari. Apa dia? Matahari. Matahari. Okey, lagi. Hobi saya. Ada lagi benda paling penting zaman sekarang ni, tema tu. Zaman sekarang ni sangat penting kalau kita nak tekan kepada kanak-kanak. Buah-buahan tempatan. Lagi diri saya. Lagi cikgu. Teknologi. Kesihatan. Pandai. Cikgu Nurliana, kesihatan. Kesihatan gabungan dia dengan apa? Okey, ada ICT, kebersihan diri, permainan, keselamatan. Yes, Cikgu Balki, Cikgu Hafizah. Cikgu Wan, Cikgu Nadia, kebersihan, keselamatan. Lagi, apa lagi? Tengok dekat diri cikgu. Apa dia? Apa ada kat diri, dekat sekeliling, dekat luar. Apa lagi? Banyak sebenarnya. Pakaian, dalam pakaian ada lagi turutan dekat bawah dia. Apa lagi untuk pakaian? Fikir pakaian. Pakaian ni umum. Apa lagi pecahan dia? Aksesoris lagi. Baju kebangsaan. Yes, baju kebangsaan, uniform, pakaian dan aksesoris lagi. Makanan, ada orang cerita pasal makanan tak? Ada tak makanan? Makanan pecahan dia apa? Makanan banyak. Apa lagi tentang makanan? Permainan tradisional negara saya. Makanan ni macam ni makanan? Nutrition, nutrien. Lagi apa? Tentang makanan ni cikgu. Makanan tradisional, makanan perayaan, makanan berkhasiat, makanan sihat, makanan seimbang, piramid makanan, rasa makanan, makanan pelbagai kaum. Bagaimana dengan budaya? Budaya, cerita pasal budaya, ada pecahan dia. Ada pecahan tentang budaya. Tengok banyak tak cikgu? Banyak tak? Banyak kan? Banyak. Bayangkan tema-tema tu semua yang kita nak masukkan ke dalam diri kanak-kanak tu. Yang kita nak ajar dia. Betapa banyak nak cerita pasal tubuh badan. Banyak pecahan dia. Fungsi dia, kegunaan deria. Okey, dari segi tumbuhan, dari segi tubuh badan, bentuk jantina, warna kulit, tumbesaran. Banyak kan cikgu kan? Banyak sangat benda yang kita nak kena terapkan kepada kanak-kanak. Okey, tahniah cikgu. Tahniah. Alright. Seterusnya, kita masuk pula faktor-faktor pemilihan tema. Okay, kita tengok apa faktor-faktor dia. Pertama, satu tajuk yang boleh merentas semua komponen. Maksudnya, cikgu pilih satu tajuk. Sebagai contoh, tubuh badan. Okay, tajuk dia, jom merasa. Jom merasa buah. Jom merasa buah tembikai. Tajuk kita. Tajuk nak ajar kanak-kanak. Kalau kita guna kalau kita letak tajuk jom merasa buah tembikai, merentas semua komponen iaitu tunjang. Okey, cuba cikgu bagi saya satu contoh. Kalau contoh tajuk saya jom merasa buah tembikai, apa perkaitan dia dengan tunjang bahasa? Apa perkaitan dia dengan keterampilan diri? Apa perkaitannya dengan tunjang yang lain-lain tu? Tunjang awal sains, awal mat,
Ha. Cuba cikgu cakap kat saya, explain dekat saya. Boleh ke jom rasa buah tembikai itu dapat merentas semua komponen-komponen yang ada? Ada tak yang satu tercicir? Ha. Cikgu? Hello? Cikgu? Tak apa. Rasanya merentas semua. Merentas Memang semua. merentas. Ya. Ya, tembikai rasa manis, warna merah, bulat. Buah-buahan tempatan. Seronok makan tembikai, happy. Kan? Minta maaf lah saya duk tanya-tanya Teknologi cikgu. dia buat jus. Buat jus tembikai. Minta maaf lah saya duk tanya-tanya cikgu kan sebab saya risau cikgu hilang ke. Janganlah kan. Mana? Ada. Ada di sini. Jangan risau. Yes, kalau terima kasih sangat, saya hargai sangat. Okay. So, kalau cikgu pilih tajuk, pastikan dia merentas. Bukan merentas daerah, bukan merentas negeri, tapi merentas komponen. Okay. Berkaitan dan bersesuaian dengan pengalaman sedia ada, pengalaman yang akan diperolehi dari kehidupan murid. Alright, berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid, bersesuaian dengan situasi, masa dan peristiwa. Cikgu nak tanya lagi boleh? Nak tanya lagi boleh? Tanya Boleh. je. Boleh jawab, kita jawab. Tak boleh Cikgu. jawab, kita diam-diam. Alamak. Okey. Kenapa pentingnya adanya pengalaman sedia ada kanak-kanak? Kenapa penting? Kalau dengan kalau ikutkan dalam taska pun ada juga. Penting bagi kanak-kanak pengalaman sedia ada ni. Tapi saya nak tahu kenapa ya? Kenapa Bila cikgu? ada pengalaman supaya sedia ada kanak-kanak Angkat lebih tangan, angkat yakin. tangan. Siapa nak jawab angkat tangan. Cikgu dah ajar kan? Okey, alright, silakan. Cikgu, kita start dengan Cikgu Ida. Saya nampak tadi Cikgu Ida. Teruskan. Pengetahuan sedia ada tu penting sebab bila kita ajar kanak-kanak tu, mereka pernah melalui benda tu. Jadi bila dia pernah melalui satu situasi tu, dia akan lebih rasa seronok dan dia kata, saya pernah cikgu makan buah tembikai contohnya. Jadi kita nak terangkan pada dia lebih mudah. Rasa dia manis, rupa dia bulat, warna macam mana, jadi dia pun dah tahu benda tu sejak ada dan bila kita terang dia lagi seronok. Itulah pendapat saya. Okey, alright. Terima kasih Cikgu Ida. Itu pendapat Cikgu Ida. Pendapat cikgu lain macam mana? Silakan onkan mic, cakap. Ada lagi pendapat daripada cikgu-cikgu lain? Okey, kita baca dekat chat. Cikgu Siti Fatimah, pengalaman sedia ada penting sebab ianya memudahkan kanak-kanak faham. Cikgu Wan Hamidah untuk merancang aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak. Cikgu Risrili sebagai pengulangan. Cikgu Fatimah tambah lagi dan ada skema sedia ada. Jadi bila belajar benda baru, mudah untuk mereka mengubah sesuai skema sedia ada. Ya, itu dia teori Piaget, Pakcik Piaget. Okay. Kanak-kanak lebih yakin. Ya, Cikgu Mary. Alright, semua yang jawapan cikgu bagi tu semuanya betul. Okay, itulah dia. Kenapa pengalaman sedia ada kanak-kanak tu perlu. Right? Kemudian, memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar, hands-on experience melalui aktiviti pembelajaran. Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses PDP. Sebenarnya sangat seronok kalau kita buat aktiviti hands-on. Biar kanak-kanak tu merasai pengalaman tersebut berpusatkan murid. Okey. Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid. Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula daripada yang dekat kepada jauh, dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar dan daripada umum kepada spesifik. Okey. Setakat ni semua cikgu okey? Boleh saya teruskan? Boleh? Okey. Okey.
pelaksanaan. Kita tengok dekat sini. Dia punya keyword dia punya formula dia KWL. K tu apa? No. W tu apa? Want. L tu apa? Learn. Kalau no ni apa yang saya tahu tentang tajuk dan topik tersebut? Apa yang saya ingin tahu dan apa yang saya belajar dari tajuk ini? Bila masuk dalam pendekatan bertema ni, inilah antara perkara-perkara penting yang harus dipersoalkan. Apa yang saya tahu tentang tajuk itu, apa yang saya ingin tahu tentang tajuk itu dan apa yang saya belajar daripada tajuk itu. Ada sebelum, semasa dan juga selepas. Okey. Kita tengok dekat sini. Kenapa KWL itu penting? Kerana murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik. Sebab itulah penting bagi cikgu melaksanakan sesuatu tu. Cikgu tanya, Cikgu tanya apa yang saya tahu tentang tajuk itu supaya kanak-kanak pun boleh tahu juga. Okey, sumbangsaran ni apa cikgu? Sumbangsaran. Okey, sumbangsaran ni apa cikgu? Memberi peluang kepada kanak-kanak menyuarakan apa saja pendapat, apa saja pandangan, apa saja yang dia nak cakap. Dan tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Ya, betul. Sebab itulah bila kita tengok balik formula ni, apa yang saya tahu tentang tajuk itu, maksudnya apa saja kanak-kanak tanya, betul ke, salah ke, kita kena ada jawapan dia. Kalau kita rasa jawapan dia salah, jangan kata salah tu. Jangan, okey, alright. Cuma kita perbetulkan sahaja. Sebagai contoh, cikgu, kita minum pakai teko kan? Dalam hati kita, salah lah. Jangan cakap salah, cakap je. Ya betul, kita minum memang pakai teko tapi kita kena tuang dulu dekat dalam cawan. Kalau teko tu dia besar sangat, nanti minum tumpah. Jadi sebelum tu nak minum, guna teko tu untuk tuang ke dalam cawan. Maksudnya menuang air ke dalam cawan. Okay, right? Betul tak cikgu? Betul. Alah comelnya bila semua cakap betul. Kenal pasti subtopik, pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. Apa saja kita ajar, pastikan ianya signifikan. Okey. Kemudian mencipta peta minda web tema. Okey. Cikgu pernah tak buat web tema? Pernah buat tak web tema? Ya, Cikgu Fatimah kata ya. Yang lain-lain pernah buat tak web tema? Ada. Ada. Okey, yang lain-lain ada? Saya harap ada. Okey, Cikgu Salina? Ada? Okey. Kalau Cikgu Nazri tak payah katalah mesti ada kan? Alright, so saya anggap orang tahu bagaimana. Cikgu Siti Zulaiha ada? Bagilah orang lain jawab pula. Ada. Okey. Terus. Okey. Lagi. Rancang dan keluarkan idea, galakkan kemahiran berfikir. Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubung kaitkan dengan hasil pembelajaran. Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat, aktiviti itu hendaklah ditamatkan. Ingat ya, waktu cikgu tengah nak laksanakan tiba-tiba macam alamak, salah pula, objektif tak sampai. Terus tamatkan. Sebab pernah berlaku kepada saya. Pernah berlaku kepada saya, aduh salah pula objektif dia ni, tak ada hubung kait langsung. Habis. Lepas tu saya kata, okey murid-murid, kita berhenti sampai sini, cikgu nak sambung dengan aktiviti yang lain. Maksudnya, kita dah standby dengan plan-plan yang lain. Okey, jangan terus sambungkan kalau objektif tu tak ada perkaitan, tak ada hubung kait dengan hasil pembelajaran. Okey?
Kemudian iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema. Kejap lagi saya nak share apa yang saya buat, projek saya berkaitan dengan bilik darjah abad ke-21. Cikgu semua jangan kerik-kerik tau. Nanti rugi dapat tengok. Okey. Memilih tema mengikut musim atau peristiwa. Okey. Pengenalan kontemporari pembelajaran abad ke-21. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke cikgu? Ke cikgu nak take 5 sekejap? Sebab kat tempat saya ni hujan, sejuk. Saya menggigil. Ada tak cikgu-cikgu yang nak take 5? Kot-kot lah tempat cikgu pun hujan juga. Mungkin ada nak ke toilet ke, nak buat minum-minuman, nak ambil kudap-kudap, nak minum, nak buat air panas. Ada? Redup. Panas. Salah. Okey, tak apa macam ni. Sebab slide kita nanti dah tak banyak. Dia ada banyak gambar, ada video. So, saya bagi cikgu rehat 5 minit sekejap. Mungkin ada yang nak pergi buat air ke, nak ambil kudap-kudap ke. Yang nak, apa orang kata, ke toilet. Boleh 5 minit? 5 ke 10 minit? Boleh? Boleh. Setuju tak cikgu? Setuju. Setuju sangat ke setuju? Setuju. Boleh sangat. Setuju ke setuju sangat? Setuju.